A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa bi sanadil muttasil minna ila amiril mu'minin fil hadis Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala qala babul istijmar witran. Bab tentang beristinja menggunakan batu secara bilangan ganjil. Dan hadis yang didatangkan ialah hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum." Mana-mana di kalangan kamu apabila berwuduk, maka falyaj'al fi anfihi. Maka hendaklah dia jadikan pada hidung dia air. Maksudnya, masukkan air ke dalam hidung. Summa kemudian liyansur, hendaklah dia mengeluarkan air itu daripada hidung. Wa man istajmara, barang siapa yang beristinja menggunakan batu, falyutir, maka hendaklah dia menggunakan batu itu secara ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum, mana-mana di kalangan kamu apabila bangun daripada istaiqadha, bangun min naumihi, daripada tidurnya, falyaghsil, maka hendaklah dia membasuh terlebih dahulu yadahu, tangannya, qabla an yudkhilaha, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam tempat wudu, iaitu ke dalam bekas air yang berisi air untuk berwudu. Fa inna, kerana sesungguhnya, ahadakum, mana-mana di kalangan kamu tu, la yadri, tidak mengetahui, aina batat yaduhu. Sebab apa kena basuh? Kerana malam tu dia kata tidak diketahui di mana tangan dia tu bermalam. Aina batat, di mana bermalamnya tangan dia, yaduhu. So yang lain tu semua dah dihuraikan, cuma tinggal satu je lagi, iaitu aina batat yaduhu. Reason kenapa perlu basuh tangan sebelum mencelupkan tangan dia dalam bekas yang digunakan untuk berwudu. So batat tu artinya bermalam lah. Okay, tengok huraian dia. So dalam huraian ni dia sebut aina batat yaduhu min jasadihi. Di mana bermalamnya tangan tu di bahagian anggota badan dia. Bukannya tangan tu, maksud dia tangan tu duduk di luar. So tangan kita akan menyentuh bahagian badan kita, terutama sekali bahagian yang dikhawatiri ada najis, iaitu bahagian kemaluan, depan ataupun belakang. So ini tambahan lah daripada Ibnu Hajar. Sebab nanti kalau kita kata aina batat yaduhu, itu bukan lagi reason, tak cukup lagi kan untuk menunjukkan kenapa perlu basuh. So mesti ada tangan tu bermalam pada tubuh kita, dan tubuh kita tu ada bahagian yang dikhawatiri ada najis. Dalam satu riwayat yang lain, aina batat yaduhu minhu, ada tambahan minhu. Jadi minhu inilah yang disebut oleh Ibn Hajar sini, min jasadihi. Hu tu refer kepada body kita lah, jasad. Baik, sekarang ini Imam Syafi'i dalam menghuraikan hadis ini, bahagian inilah, bahagian hadis ini, qala Syafi'i. Cuma anak tak jumpa inilah
kata-kata Imam Syafi'i yang macam ni dalam biasanya dalam lah, untuk perkara-perkara furuk dia tu kan, dalam dan juga dalam kitab Muzni. Imam Muzni anak murid Imam Syafi'i. So dia banyak nakalkan qala Syafi'i sebab dia berguru dengan Imam Syafi'i. So dalam dua kitab ni saya tak tahu nak cari macam mana. Kalau kita cari hadis ni, tiada huraian yang seperti yang disebut ini. So kata-kata yang diambil oleh Ibnu Hajar ni, Syafi'i ni, qala Syafi'i ni, kalau kita tengok dalam Syarah Muhazzab ataupun nama dia Al-Majmu' kan, Imam Nawawi. So kata-kata ni ada. Jadi seolah-olah Imam Ibn Hajar ni dia ambil daripada petikan Imam Nawawi. So dia pun payah nak cari tu kot, tak ada masa nak cari sumber asal tu. So kanu yastajmiruna. So Imam Syafi'i kata rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, kanu, dulu dia kata orang Arab ni yastajmiruna, beristinja, maknanya basuh kemaluan menggunakan batu. Istijmar ni kan guna batu. Wa biladuhum, negeri mereka panas, harratun. Jadi kemungkinan dia kata farubbama ariqa ahaduhu, mana-mana di kalangan mereka tu mungkin berpeluh iza nama, apabila dia tidur. So fayuhtamalu. So ada ihtimal situ, ada kemungkinan tangan dia tu tadi akan tawaf, antatufa, akan bergerak tawaf, berlega-lega tangan dia tu ke mana? Akan tawaf, singgah lah kata. Tangan itu akan singgah di tempat mahal, alal mahal, di tempat sini maksudnya najis lah kan, tempat najasah, mana bahagian dubur wal kubul. So dia kata kemungkinan tangan dia tu akan singgah di bahagian kemaluan, dan juga kemungkinan tangan dia tu akan berada di atas basrah, ala basratin. Basrah macam bisu lah, bisu nanah ke, ataupun terkena binatang, nyamuk ke, pukul nyamuk, pijak ke, keluar darah kan, au dami hayawani, ataupun kena kotoran yang lain, au qazarin ghairi zalika, qazarin yang selain daripada kotoran-kotoran yang ni lah, kotoran-kotoran yang lain. Cuba kita tengok yang Imam Nawawi ada tak? Ini kitab Majmu'. Kitab Majmu' syarah kepada Matan Al-Muhazzab Syirazi. Okay, sini kan, sini dia kata hadis wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kemudian sebab dia, so dia tak tahu di mana tangan dia bermalam. Sebab dia kata sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i dan orang lain, bahawa penduduk Arab, Hijaz, tanah Arab Saudi tu, kanu yaktasiruna, so mereka hanya beristinja menggunakan batu sahaja. So dalam keadaan negeri mereka tu panas. Cuma Ibn Hajar kan, kalau biasanya kan, kalau kalam orang lain tu kan dia guna bahasa dia sendiri, dia tukar balik. Yang ni dia ubah ayat ni jadi yastajmiruna, ringkaslah lagi. Yang ni dia kekalkan wa biladuhum harratun,
Fa iza nama ahaduhum, so bila mereka mana-mana di kalangan mereka tidur, so apabila mana-mana di kalangan mereka itu ariqah, keluar peluh, so dia kata tidak aman orang yang tidur itu daripada tangan dia akan tawaf ke tempat tengok. Yang Ibn Hajar kan dia alal mahal aja tu. Sebenarnya mahalal najis. Pak najis. Ataupun atas Basrah tadi kan. Ini Qamlah ni dia tak sebutlah. Sebab wanahwihi ni, so dia ambil kesimpulan tadilah. Maknanya kotoran. So sebenarnya sini kalau yang dimaksudkan bukan Basrah tu lah. Cecair dia lah. Kalau macam sini kan cecair. Dia sebut tangan tu terkena bisul. Belum lagi cecair dia tu. Ataupun kena apa, qamlah tu. Kena kutu ke apa kan. Itu tidak najis. Yang najis ni ialah darah dia tu. So kalau kita rajin-rajin cari gitu, kita dapat maklumat banyak sikit lah. Wa ta'aqqabahu Abul Walid. Ini dikritik oleh Abul Walid. Ta'aqqabahu Abul Walid Al-Baji. Abul Walid Al-Bajiyu. Kalau siapa pernah tengok kitab Syarah Muwatta' Aujazul Masalik oleh Maulana Zakaria Akan Dahlawi, Syarah Muwatta', dia banyak nakal qala baji. Dia kata berkata baji. Al-Baji kadang dia sebut Abul Walid Al-Baji, kadang dia sebut qal baji. Ini maksud dia refer kepada Abul Walid Waji. Sebab dia ni mazhab Maliki, ulama Andalus. Jadi sesuai lah petik tu, kalau kita petik syarah tu, sebab Muwatta' ni mazhab Maliki kan. So petik daripada tokohnya Abul Walid Baji, ulama Andalus, tapi dia banyak musafir. Tahun 403 hingga 474. Satu tempat nama dia di Andalus tu, Bajah. So daripada Bajah tu, kalau orangnya jadi orang Baji lah. Orang Bajah ni adalah orang Baji. Dulu bahagian-bahagian dekat Portugal tu. Portugal tu masuk dalam, zaman tu masuk lagi dalam kawasan wilayah Andalusia lah. Dan kawasan dia tu pernah diduduki oleh Tariq bin Ziyad, panglima Islam. Dan dia ni anak murid Abu Dhal tau. Anak murid Abu Dhal. Kan kita kata manuskrip Abu Zar kan, Harawi tu. Ini salah seorang anak murid Abu Zar ni, Baji lah. Jadi Baji ni perawi hadis manuskrip Bukhari juga, menerusi Abu Zar. Berapa lama dia duduk dengan Abu Zar? 3 tahun. Dia travel banyak ni. Daripada Andalus. Masa tu Abu Zar duduk di Mekah. Abu Zar ni orang Afghanistan. Masa tu wilayah Islam tu kan luas. Jadi culture tu budaya Arab lah. Macam orang putih mengetah dunia waktu tu, semua orang cakap orang putih. Sekolah orang putih. Walaupun kita di tanah Melayu ni, samalah dengan zaman keagungan Islam tu, walaupun di Afghanistan ke, di Khurasan ke apa, dia punya budaya tu, budaya akademik tu, budaya Arab, budaya Islam. Tawaf lah pusing-pusing, termasuklah Andalusia. So Andalusia, Abu Zar duduk di Mekah. Mula-mula pergi haji dulu, kemudian lama-lama duduk Mekah. Jadi peluang itu diambil oleh Baji, duduk dengan dia 3 tahun. Lepas tu pergi Baghdad pula. 3 tahun pula duduk Baghdad. Kemudian pergi Damsyik pula, Syria. Setahun duduk di Syria. Kemudian pergi Mesir pula. Jadi all together dia punya rehlah dalam menuntut ilmu 13 tahun. Saya lama lagi, 15 tahun. Duduk setempat je, duduk di Darul Ulum Deoban. Kan? Tak banyak sangatlah kita punya ni. Pengalaman tu tak banyak. Dia belajar dengan tokoh-tokoh hebat lah. Rijal-rijal. So anak murid dia, oleh kerana dia hebat, anak murid dia hebat. Syarah Muwatta' kan, mesti rujuk. Ibn Hajar pun rujuk Syarah Muwatta' sama Ibnu Abdul Bar.
Tamhid Al-Istizkar Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Yang anak murid dia ni, anak murid Baji. Kemudian yang Zahiri ni, mazhab Az-Zahiri, Ibnu Hazm Az-Zahiri pun belajar dengan dia juga. Bahkan pernah berlaku munazarah. Biasalah. Kalau orang zahir-zahir ni kan, ahli hadis ni, yang jenis zahir-zahir ni, dia tak boleh. Dia tak tahan. Dia mesti cepat lawan. Munazarah. Lawan dengan Baji. Dia kata, bi'anna dhalika. So dia kritik kan ni. Kritik dia kata kemungkinan tangan dia tu pergi ke mana kan. Pergi ke tempat najasah lah. So bi'anna dhalika yastalzimu al-amra sebirasli sawbin na'im. Li jawazi zalika alaihi. Bi'anna dhalika yastalzimu al-amra bighasli sawbin na'im li jawazi zalika alaihi. So tadi kan kita kata tangan aja. So tangan aja yang berlega-lega, berjalan-jalan. So tangan saja yang kemungkinan kena najis. Tapi dia iskal di sini. Dia kritik di sini, dia kata, kenapa tidak baju? So kalau tangan ada kemungkinan bernajis, baju pun juga akan kemungkinan akan kena najis. Ta'aqub dia di sini. Bi anna dzalika yastalzimu, ini juga akan melazimkan, akan mewajibkan al-amra, perintah untuk basuh baju orang yang tidur. Kerana keharusan berlaku perkara itu kepada baju juga. Kan sekarang ini ada ihtimal tangan tu kena najis. Maka hadis Nabi pun kata perintah supaya basuh tangan. Jadi kalau ada ihtimal tu, ada kemungkinan itu juga ada pada baju. Kan baju kita tu terkena bahagian najasah yang ada pada kemaluan kita tu, dekat-dekat kemaluan tu. Garu-garu sekali dengan baju tu, masuk. Ataupun benda-benda tadi kan. Pijak apa semua tu, nanah ke apa semua, kena baju kan, ada kemungkinan. Jadi sepatutnya hadis tu juga kena kata wajib juga. Kalau bagi yang kata wajib lah kan. Kalau yang kata sunat tu sunat. Sunat juga kena basuh tangan. Basuh baju. Kalau tak basuh, makruh, karahah. Sebagaimana tangan juga. Karahah. So nak jawab macam mana tu? Iskal yang dikemukakan oleh Abul Walid Al-Baji. So dia ni ada di mana ni petikan yang dia kritik ni? Dalam syarah dia, syarah Muwatta. So syarah dia nama dia Al-Muntaqa. Al-Muntaqa oleh Abul Walid, nama sebenarnya dia Sulaiman bin Khalaf. Orang Andalus ni, Cordoba ni. Qurtubi ni kan. Baji ni maknanya, ni besar lagi lah bandar tu. So bandar kecil sikit, Baji. So wilayah dia, negara dia, Andalus. 474 meninggal. So semasa dia hurai hadis ni lah, iza staiqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Ini syarah dia Al-Muntaqa. Sini dia kata ada orang kata ni kira kebanyakan orang Arab dia kata dulunya mereka itu beristinja dengan batu. Jadi kemungkinan dia akan sentuh tangan dia tadi kesan-kesan najasah, asarun najasah. So dia pun kritik, dia kata pandangan ini bukan jelas sangat. Kerana an-najasah la takhruj minal jasad fil ghalib. An-najasah la takhruju minal jasad fil ghalib illa bi ilmi man takhruju minhu. Kan bila kita tidur masa tu mana ada najis pun, tak ada najis, tak keluar najas. Peluh ke tak peluh ke apa semua kan. So kita tidur dalam keadaan aman. So kalau yang yakinnya memang dia tahulah. Orang tu tahu, orang tidur bangun dia tengok kesan tu apa kan. Itu yakin. Jadi benda tu tidak yakin bahawa kena najis tu. Wa ma la ya'lamu bihi fala hukma lahu. So sepatutnya benda yang tidak diketahui benda tu dengan jelas, so sepatutnya tidak ada hukum ke atasnya. Begitu juga dengan orang kata maudhi'ul istijmar, tempat yang kita ni kan,
Yang ni yang jasad kita tadilah, maknanya ada bahagian-bahagian bisu ke apa semua kan. So benda tu tak jelas, melainkan kita tahu dah benda tu memang ada najis. Okay, yang satu lagi dia kata tempat yang kena najas masa kita istijmar tu, asalnya kesan dia. So la tanaluhu yadul naim. So sebenarnya tempat tu tak pergi pun tangan kita, melainkan memang bertujuan kita tuju. Sebab bahagian najasah ni dia bahagian yang di punggung tu, kan bahagian tempat tu kecil sangat aja. So sukar nak pergi ke situ tu. Illa man ma'a qasdi zalika. Melainkan tujuan kita betul nak korek. So dia kata walau kana rasul bi tajwiz zalika la amara. So kalau kita kata itu pun memang kena basuh tangan dengan sebab gitu sahaja, so nescaya dia kata kena perintahkan juga untuk basuh baju juga. Sebab baju pun ada ihtimal juga kena kan. Allati yanamu fiha. Baju yang kita tidur dengan dia tu li jawazi an takhruj janazah. Kerana boleh jadi juga najis tu keluar daripada baju. Maknanya terkena baju ketika dia tidur. Jadi pendapat ni dia kata batil. Wahaza batilu. Itu kata-kata baji. Ini direngkaskan oleh Ibnu Hajar. So Ibnu Hajar jawab, wa ujiba. Dijawab iskal dia tadi. Bi annahu mahmulun ala ma idza kana al-araqu fil yadi dunal mahal. Bi annahu mahmulun ala ma idza kana al-araqu fil yadi dunal mahal. So kita ada dua kemungkinan tahu najis ni. Satu najis yang ada pada mahal tempat, satu najis yang ada pada tangan. So ada dua kemungkinan. Yang kamu kata tu satu kemungkinan aja, maknanya ada di bahagian kemaluan kan? Di bahagian mahal tu. So najis tu ada pada tangan, bukan pada bahagian sana. So kita bila korek contohnya, tak kena tempat lain, kena tangan kita aja. So ada pada tangan. Dunal mahal. So mahal tu masih lagi terpelihara, baju tak kena. Tak kira lah. Ihtimal dia macam mana. Jadi setengah orang tak suka dengan cara Ibn Hajar ni. Mana boleh dia kata kalau kita masukkan tangan, masa kita nak keluarkan tu, tidur tengah malam, mestilah kena baju kan. Bi'annahu mahmulun ala ma idza kana, ini boleh di-apply kan. Maknanya yang Imam Syafi'i tu kata tu. So kita boleh apply kan dia. So kita boleh pakai dia untuk alam kepada ma sesuatu yang idza kana al-arq fil yad. Bila peluh itu duduk di tangan. Bukannya di tempat mahal. So dua lah peluh. Satu peluh pada tempat mahal tu. So bila peluh pada mahal tu dia akan merebak . So merebak tu mungkin kena baju. Satu lagi yang berpeluhnya tangan kita tu. So tangan kita pergi sentuh benda tu. So yang memberi kesannya, yang terkesannya tangan kita tu bukan mahal. Jadi setengah syarah yang lain dia tak suka dengan jawapan Ibn Hajar ni. Sebab dia kata lemah ni. Macam mana tangan berpeluh kena najis kemudian tak kena pakaian. So ada juga kemungkinan kena pakaian. Ataupun au annal mustaiqiza, ataupun orang yang bangun tadi, orang yang sedar tadi, la yuridu ghamsa saubihi. Dia tidak ingin merendamkan baju dia dalam air sehingga hatta yu'mara bi ghaslihi, sehinggalah terpaksa dia tu diperintahkan untuk membasuhnya. Bi khilafil yad, bercanggahan dengan tangan. So fa innahu muhtajun, kerana tangan ni dia kata dia perlu untuk direndam. Ghamsiha. Sini dia terangkan dua perbezaan. Satu baju, satu tangan. So kalau baju dia kata kalau kena najis malam. So kita boleh tukar pun baju tu. Tak perlu pergi rendam basuh. Kena perintah. Sehingga terpaksa kena perintah.
nak pakai baju tu juga terpaksa kena apa? Kena pergi basuh dia, rendam dia, basuh dia. Kalau wajib kena tu, wajib kena pakai baju tu, mana wajib kena perintah kan supaya dibasuh dia pakai. So baju boleh je kita pakai baju lain, buang baju tu. Kan? Tapi kalau tangan tak boleh dah. So, tangan tu memang kena basuh dia kerana memang dia perlu dicelup dalam air untuk jadi cebok kepada wuduk. Au anal mustaiqiza la yuridu ghamsa saubihi. Dia bukannya nak rendam baju dia pun dalam air. Sehingga terpaksa kita perintah dia supaya pergi basuh baju dia. Tapi kalau tangan lain dia kata bikhilafi tangan. So, tangan memang kena basuh. Dia kata wa hadza aqwa jawabaini. Yang ni lebih kuat berbanding dengan yang ini. So tengoklah kuat tak kuat tu. Setengah orang tak setuju lagi ni. Wa hadza aqwa jawabaini wa dalilu ala annahu la ikhtisasa li zalika bi mahallil istijmar. Sekarang ni huraian ni seolah-olah Imam Syafi'i ni kan seolah dia nak tuju kepada istijmar je sini kan. So istijmar dengan batu. So mana bahagian tu je lah. Kemungkinan dia tangan dia tu akan kena mahal. So mahal tu lah sini. Bahagian anggota lain tak ada ihtimal. Tak ada ihtimal ada najasah. Yang sini yang bisu ke apa ke, luka ke apa, nanah ke. So untuk mencangkupi apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni, semua anggota badan, so ada riwayat lain. So dalil yang menunjukkan kepada bukannya ada pengkhususan di situ. La annahu la ikhtisasa lizalika. So basuh tu, tangan tu bukan reason dia kerana mahal kan. Tempat istijmar, di mahallil istijmar. Mahallil istijmar. So dalil dia ialah ma rawahu Ibnu Khuzaimah. So hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam dia lah sahih Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu, dan pengarang kitab yang lain, melalui tariq Muhammad ibni Walidi an Muhammad ibni Ja'farin an Syu'bata an Khalidin Al-Hazza, tukang buat kasut, an Abdillahi ibni Syakikin an Abi Hurairah. Dalam hadis dia, fi hadzal hadis, berhubung dengan hadis ini juga, di mana qala fi akhiri, di mana Rasulullah menyebut di akhir hadis tu, aina batat yaduhu minhu. So ada perkataan minhu yang anda sebut tadi kan. Cuba kita tengok riwayat Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah. Tajuk dia bab menyebut tentang dalil bahawa Nabi SAW maksudkan dengan fa innahu la yadri aina batat yaduhu minhu. Yang Rasulullah maksudkan dengan orang tu tak tahu, dia kata di mana tangan dia bermalam. Ada tambahan ni minhu. Minhu ni dia tafsirkan dengan ni Ibnu Khuzaimah tafsirkan dulu. So dia kata annahu la yadri aina batat yaduhu min jasadihi. So dia tafsirkan dengan jasad. Kemudian barulah dia datangkan hadisnya. So hadis kita tadi kan Muhammad bin Walid dulu. Ini Muhammad bin Walid dulu. Sanad penuh Muhammad bin Walid. Kemudian Muhammad bin Ja'far, Syu'bah, Khalid Al-Hazza, Abdullah bin Syakik, kemudian Abu Hurairah. Di mana Rasulullah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fi ina'ihi aw fi wudu'ihi hatta yaghsilaha. Fa innahu la yadri aina atat minhu." Ni ada perkataan minhu. So minhu ni dah ditafsirkan oleh dia ialah jasad dia. Mana semua anggota dia bukan khusus kepada tempat najasah, tempat istijmar. Kalau orang yang bersihkan dengan air itu tak ada ihtimal lah, sebab dia asar dah tak ada. So asar najasah tu tak ada.
Tapi kalau kita istijmar dengan batu tu, asal tu masih ada. Dan asal tu dia ma'fu anhu, yang dimaafkan. Kalau dalam fiqh tu dia akan expand lagi lah. Qadar mana yang dikatakan ma'fu tu sebesar mana. Ruang dia tu di punggung kita tu sebesar mana. So, dalam fiqh akan sebutlah 1 dirham kau duit siling apa besar tu. Wa asluhu fi muslimin. Wa asluhu fi muslim. Wa asluhu fi muslim duna qawlihi minhu. So hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ni dengan sanad Muhammad bin Walid. Tapi kalau Muslim daripada sinilah Khalid an Khalid bin Hazza an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah. So hadis ni kalau kita tengok dalam Muslim, sebab tadi kita kata bermula dengan Khalid, daripada Khalid an Abdullah bin Syaqiq daripada Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan tadi, sini tempat sini ialah Syu'bah. Jadi kalau kalau kita pertimbangkan sanad daripada Khalid ni sampai ke Abu Hurairah, maka lafaz dia yang tempat fa innahu la yadri aina batat yaduhu ni, riwayat Khalid tidak mengandungi kalimah minhu, tidak ada tambahan. Maksudnya kalau ada problem nanti selepas Khalid lah. Maknanya sini tempat Bishr bin Mufaddal, iaitu Syu'bah di situ. Sebab itulah Daruqutni kata qala ad-Daruqutni tafarrada biha Syu'batu. Syu'bah yang bersendirian di dalam meriwayatkan hadis ini dengan tambahan minhu. Okey, cuba kita tengok riwayat-riwayat yang berkenaan dengan aina batat yaduhu ni. Yang ada minhu dengan yang tak ada minhu. Yang tak ada minhu ni ada di dalam riwayat Bukhari kita ni sekarang, yang kita riwayatkan sekarang ni, hadis kita ni kan, hadis yang 26 ni, hadis yang ke-26 kita ni, sanad kita yang Bukhari ni, sanad yang walaupun Abu Hurairah berakhirnya, tapi tak sama dengan Imam Muslim yang bahagian atas ni. So bahagian yang atas ni Imam Muslim di sini selepas Abu Hurairah ni Abdullah bin Syaqiq kan. Kemudian sini Abi Zinad, sedangkan dalam riwayat Muslim tadi Bishr bin Mufaddal, dan di dalam riwayat orang lain tempat sini ialah Syu'bah. Ini yang Bukhari lah. Kalau yang Muslim tadi Bishr ibnu Mufaddal. Bishr ibnu Mufaddal. Okey, secara keseluruhannya kalau kita tengok riwayat-riwayat yang mengandungi kalimah minhu, sesungguhnya dia tidak tahu, orang yang tidur tu, orang yang bangun tidur tu tak tahu pada waktu malam tu di mana malam dia singgah. Tangan dia tu singgah di mana. Menyentuh bahagian body dia. Di sini disebut menyentuh bahagian badannya, tidak menunjukkan bahawa keseluruhan badan, bukannya bahagian kemaluan sahaja. So riwayat Imam Ahmad ada. Semuanya mari daripada Syu'bah. Datang daripada Syu'bah. Berbeza dengan yang Muslim. So Muslim tempat Syu'bah ni ialah apa yang kita sebut tadi, tempat Syu'bah Bishr bin Mufaddal. Bishr bin Mufaddal. Ambil daripada Khalid. Yang riwayat Muslim tadi pun ambil daripada Khalid. Syu'bah, Khalid, Abdullah bin Syaqiq. So maknanya madar dia tu lebih sama lebih kurang. Maknanya hadis-hadis ni bermula daripada sini, maknanya Syu'bah ambil daripada Khalid, Khalid ambil daripada Abdullah bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq ambil daripada Abu Hurairah yang mengandungi perkataan minhu. Ini riwayat Musnad Imam Ahmad. Kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah. Sama juga. Syu'bah, Khalid,
Abdullah bin Syakir, Abu Hurairah. Ada perkataan minhu. Daruqutni. Sama juga yang ada perkataan minhu di sini. Riwayat Syu'bah, Khalid, Abdullah bin Syakir, Abu Hurairah. Ini Sahih Muslim yang lain sikit tadi kan? Kalau yang lain sikit yang bukan tempat Syu'bah ni, mesti dia tidak ada perkataan minhu. Jadi dua tadi. Satu riwayat Bukhari yang tidak ada minhu. Satu lagi riwayat Muslim walaupun sanad Bukhari dengan Muslim itu berpecah di sini lagi. Di Abdullah bin Syakir lagi. Tapi sama rizatnya, iaitu tidak ada perkataan minhu. Seolah-olah mana riwayat Bukhari dan Muslim ini sepakat dan kuatlah berbanding dengan yang ada perkataan minhu. Satu lagi, ini Muslim, kemudian Baihaqi kan. So Baihaqi pun sama yang riwayat Bukhari tadi, Muslim tadi. Bishr bin Mufaddal, Khalid, kemudian Abdullah bin Syakir, Abu Hurairah. Mesti ada, kalau ada riwayat Muslim, tak adalah perkataan minhu. Tapi Baihaqi ada riwayat satu lagi yang ada perkataan minhu. Yang ada perkataan minhu. Yakni riwayat, mesti riwayat Syu'bah. Yang mari pada Syu'bah, Khalid, dengan sanad yang sama, iaitu sanad yang sama atas. Lepas Khalid, mestilah Abdullah bin Syakir. So Abdullah bin Syakir, tapi ada riwayat, ada tambahan minhu. Aina batat yaduhu minhu. Dan di sinilah dalam yang Ibnu Hajar petik, yang Baihaqi kata, yang problem di sini ialah dia kata Muhammad bin Walid. Maknanya riwayat Baihaqi ni, kalau melalui Syu'bah ni kan, Syu'bah ni kalau kita pergi ke atas sikit lagi, adanya Muhammad bin Ja'far ataupun gelaran dia Gundar. Dan atas lagi Muhammad bin Walid. So bagi Baihaqi dia kata yang berlaku tafarruq di sini, maknanya berseorangan di sini ialah Muhammad bin Walid. So dia tak concern kepada Syu'bah sini. Dia pergi kepada sini. Tadi kita kata Syu'bah yang problem. Maknanya dia seorang-seorang aja. Kemudian rakan-rakan dia yang lain itu tidak meriwayatkan seperti mana dia meriwayatkan. Okay, situ Baihaqi. Kemudian kita ada Mu'jam al-Mukri. Mu'jam al-Mukri, riwayat Syu'bah. Ini lain sikit. Sebab kita ada Syu'bah bawah ni. Syu'bah, Khalid, Abdullah bin Syakir. Cuma dia lain di atas. Lain di atas. Yang tadi, yang atas-atas tadi, selepas Syu'bah ni ialah Muhammad bin Ja'far. Tapi riwayat Mu'jam li Ibnu Mukri ni, dia rakan, maknanya yang seangkatan dengan Muhammad bin Ja'far tu, dia tulis sini ialah Abdul Samad. So Abdullah Abdul Samad. Dan riwayat ini disebut oleh Ibnu Mandah. Dalam riwayat Ibnu Mandah sebut riwayat ni. Cuma kita tidak ada lah kitab Ibnu Mandah tu. Saya tak tahulah kitab Ibnu Mandah tu yang Ibnu Hajar tengok tu, yang orang lain tengok tu, kitab mana yang dimaksudkan. Tapi riwayat yang Ibnu Mandah bawa ni sama dengan ni lah. Maknanya daripada riwayat Abdul Samad ni, atas dia ialah Muhammad bin Yahya. Ada Muhammad bin Yahya. Habis kat situ. Okey, ada satu lagi. Okey. Daripada situ kita boleh buat kesimpulan. Kalau kita tengok keseluruhan riwayat ni, ini saya ada tulis sikit, buat catatan, tapi tak berapa nampak. Nampak ke tak tahulah. So saya buat sanad-sanad tadi, sanad-sanad. Yang ini yang Bukhari. Sanad ni sanad Bukhari. So Bukhari, kita ada Abdullah bin Yusuf sampailah kepada, kita ada Abu Hurairah sini. Kemudian kita pakai di atas Abu Hurairah tu ialah Al-A'raj, anak murid dia. Tapi riwayat-riwayat yang lain, semua riwayatnya Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Sebab kita nak bandingkan riwayat ni riwayat Abu Hurairah. So kita ada Bukhari, ada Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah,
Daruqutni, Muslim, kemudian ada Baihaqi, kemudian yang sini oleh kerana kitab Ibnu Mandah tu tak ada, so saya ganti dia dengan Mu'jam tadi. Al-Mu'jam Ibnu Muqarri tadi. Libni Al-Muqri. Okey, yang Ahmad ni Ibnu Hajar tak sebut. Yang Ibnu Hajar sebut Ibnu Khuzaimah, Daruqutni, Muslim dan Baihaqi dia sebut. Okey, cuba kita bandingkan. Kalau kita tengok Imam Bukhari punya riwayat dengan yang lain hanya sama di tempat Abu Hurairah sahaja. Atas tu terus berbeza. Riwayat Imam Bukhari ni walaupun atas tu tak sama dengan orang lain, tapi dia sama dengan riwayat Muslim di sini. Abu Hurairah, tapi di atas tu lain rawinya. So, riwayat Bukhari tanpa adanya kalimah minhu. Sama dengan riwayat Muslim yang tidak ada perkataan minhu. Yang orang lain, Imam Ahmad ke, Ibnu Khuzaimah ke, Daruqutni ke, semuanya ada tambahan minhu. Dan di riwayat mereka ni semuanya daripada Abdullah bin Syakir. Sini pun Abdullah bin Syakir. Yang ni tak ada ni, Abdullah bin Syakir juga. Tapi dia sama dengan yang Bukhari Al-A'rash. Tidak ada minhu. Jadi seolah-olah makna riwayat Bukhari Muslim ni khilaf dengan yang mereka semua ni. Okey. Yang Baihaqi juga. Sama juga. Baihaqi pun ada dua riwayat dia bagi. Satu yang sama dengan Muslim tadi. Dan satu lagi yang sama dengan orang lain yang ada perkataan minhu. So kalau yang ada perkataan minhu, dia problem di mana? Dia akan problem di semua pakai Abdullah bin Syakir level ni. Kemudian kita ada level Khalid. Khalid. Artinya yang Khalid ni juga ada riwayat yang biduni minhu sama dengan yang Bukhari. So kita tak boleh nak kata Abdullah Syakir yang problem. Kita juga tak boleh nak kata Khalid yang problem, kan? Sebab masih lagi yang ada Khalid pun sini, yang ada Khalid pun sebut biduni minhu, tanpa minhu, yang ada Khalid. Walaupun yang ada Khalid sini, yang ada minhu. Kemudian kita pergi atas sikit lagi. So atas Khalid ialah Syu'bah. Kemudian Bishr bin Mufaddal. Jadi kalau riwayat Bishr bin Mufaddal tidak ada perkataan minhu. Maknanya ini satu angkatan ni. Bishr ibn Mufaddal, Syu'bah dan juga ini Malik. Yang ni kan, yang ni. Malik. So, seangkatan dengan ini hanya Syu'bah saja yang ada minhu. Sedangkan rakan Syu'bah iaitu Bishr Mufaddal dan juga Imam Malik tidak meriwayatkan dengan adanya tambahan minhu. Sebab itulah di dalam Ibnu Hajar tu dia kata tafarrada biha Syu'bah yang bersendirian meriwayatkan dengan tambahan minhu berbanding dengan mereka yang seangkatan dengan dia. Okey, ini bereslah sebab kita nampak dah tu. Nampak dah tafarruq dia tu kan? Satu lagi komen Baihaqi. Kata Ibnu Hajar, wa qala al-Baihaqi, berkata Baihaqi, tafarrada biha Muhammad bin Walidi. Yang tafarruq tu dalam dengan riwayat tambahan minhu ni ialah Muhammad bin Walid. So maksud dianya yang atas kepada Syu'bah. Atas Syu'bah. So atas Syu'bah ni ialah Muhammad bin Ja'far. Atas Muhammad bin Ja'far ni barulah Muhammad bin Walid, iaitu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. So mungkinlah Baihaqi tadi
Dia tengok Ibnu Khuzaimah, dia kata gharib. Dia kata riwayat dia tu pelik kan. Lain daripada yang lain, seolah-olah macam dia bersendirian. Tengok riwayat Sahih Ibnu Khuzaimah. Dia kata telah meriwayatkan kepada kami, iaitu guru kami Muhammad bin Walid. Kemudian dia kata bi khabarin gharibin. Dengan hadis yang gharib, riwayat yang pelik. Seolah-olah macam dia bersendirian di situ. Abdullah bin Walid ni bersendirian. Ini kata Baihaqi. So dia kata kesimpulan yang dia ambil ialah tafarruq itu ialah tafarruq Muhammad bin Al-Walid. So Ibnu Hajar pun komen, qultu, apa maksud dia tafarruq ni? Tafarruq yang dia maksudkan tu apa? Sebab kita tengok tadi yang tafarruq ni adalah Syu'bah. Mungkin dia kata tafarruq yang dia maksudkan di sini ialah level-level Muhammad bin Walid tu maksud dia. Yani in arada, jika dia maksudkan dia tafarruq tu jika sekiranya dia ambil daripada Muhammad ibni Ja'farin. Fa musallamun. Maka boleh diterima lah. Kalau dia kata dia bersendirian tu, kalau dia kata kalau bersendirian tu secara mutlak, tu aku tak boleh terima. Wa in arada, jika dia maksudkan mutlaqan, fala. Ini aku tak boleh terima. Tak boleh. Tafarruq secara macam kita kata Syu'bah tadi. So mutlaknya dia. Yang ni kita nak kata Muhammad bin Walid, dia yang tafarruq, orang kan? Dia saja yang tafarruq. Tak boleh lah. Sebab apa? Tapi kalau tafarruq secara relatif, maknanya kalau ambil daripada Muhammad bin Ja'far je. Kalau dia ni berguru dengan Muhammad bin Ja'far, maknanya orang lain tu tak ambil daripada Muhammad bin Ja'far. Seolah-olah macam dia sahaja yang ambil daripada Muhammad bin Ja'far. Maknanya dia sahaja yang bersendirian yang mengambil daripada Muhammad bin Ja'far. Ada pun rakan-rakan yang dia yang lain mungkin ambil dengan orang lain. Maknanya level dia tu tidak tafarruq, tapi dia tu sendiri yang tafarruq dari segi lorong yang dia pilih tu. Buktinya, kata Ibnu Hajar, faqad qala Daruqutni. Kerana dia kata Daruqutni sendiri telah berkata, taba'ahu Abdus Samadi an Syu'bata wa akhrajahu Ibnu Mandah min tariqihi. Dan dia kata tempat, cuba kita tengok sanad kita tadi. Sebab apa dia kata? Kita kata tidak, tafarruq dia tu bukan jenis tafarruq yang mutlak, tapi secara relatif sahaja. Sebab dia kata Daruqutni kata ni, satu riwayat lain dalam Daruqutni. So dia kata, Ibnu Mandah kata, ni level Muhammad bin Ja'far ni, adanya Abdullah bin Samad. Maksudnya kemungkinan orang lain ni, maknanya selevel Muhammad bin Walid ni, so dia ambil daripada Abdul Samad, dia tak ambil daripada Muhammad bin Ja'far. Maknanya orang lain ni tak ambil daripada sini, ambil daripada sini. So dia saja yang ambil daripada sini. So bukti dia kita tengok yang Abdul Samad tadi, sebab riwayat Ibnu Mandah tadi saya tak jumpa kan, ambil kat mananya, tapi kita ada riwayat Ibnu Muqri ni. So Ibnu Muqri ni sama juga, dia meriwayat daripada Abdul Samad, daripada Abdul Samad, yang mana atas dia itu ialah Muhammad bin Yahya. Artinya level Muhammad bin Yahya ni ialah Muhammad bin Al-Walid. Cuma Muhammad bin Walid ni dia tak ambil daripada Abdul Samad, so dia ambil daripada Muhammad bin Ja'far.
So dia kata hanya dia yang pakai lorong ni. Itu dinamakan tafarruq. Kalau maksudkan macam ni, aku boleh terima. Cuma andainya Ibnu Hajar ini dikritik oleh orang lain. Sebab mana dia kata Muhammad bin Walid bersendirian mengambil daripada Muhammad bin Ja'far? Tidakkah kamu lihat tadi dalam riwayat Imam Ahmad sendiri ni, bukankah dia ambil daripada Muhammad bin Ja'far? Maknanya Muhammad bin Walid ni, Al-Walid ni, dia tidak tafarruq. Lupakah? Tak tengok kau dalam riwayat Imam Ahmad ni. Imam Ahmad ni berguru dengan Muhammad bin Ja'far. Dia ambil daripada Muhammad bin Ja'far. So mana yang kamu kata Muhammad bin Walid ni hanya dia sahaja yang mengambil daripada Muhammad bin Ja'far? So maknanya kalam Ibnu Hajar pun fihi nazarun. Perlu lihat semula. Wa akhrajahu Ibnu Mandah min tariqihi. Min tariqi Abdul Samad tadi. Okey, berhenti situ, kita habiskan bawah ni sikit. Wa fil hadis, dalam hadis ni pengajaran dia ialah al-aqsu bil wasiqah. Ambil benda yang yakin lah, berpegang kepada yang yakin. Mana ihtimal tadi kan, sebab ada ihtimal so dia tak jadi wajib lah kan. Basuh kena wajib, basuh tangan tu tak hadis. Yang yakin saja yang kena wajib. Kemudian wal amalu bil ihtiyat. Oleh kerana hadis kita sekarang ni atas dasar ihtiyat, berjaga-jaga dalam ibadat. Takut air tu kotor kan. Diperintahkan untuk membasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian penggunaan lafaz oleh hadis wal kinayah. Guna perkataan kinayah. Maknanya menggunakan perkataan yang tidak secara langsung kiasan, bahasa kias tentang perkara yang malu, yustahya minhu. Aina batat yadahu, dia kata, di mana bermalangnya tangan. Dia tak kata pergi korek punggung tu. Yang tu yang sebenarnya yang menajiskan. So yustahya minhu idza hasalal ifhamu biha. Jika terhasil memberi faham dengannya. Maksudnya kalau bahasa tu walaupun kinayah, kalau boleh memberi faham, kita gunakan bahasa kinayah. Wastihbabu, sunat membasuh ghuslil najasah 3 kali. Sebab riwayat yang lain sebut 3 kali. Basuh najis 3 kali disunatkan. Li'annahu amarana, kerana hadis memerintahkan kita untuk membasuhnya 3 kali. Ketika tawahum. Ketika adanya syak wasangka situ. So basuh 3 kali. Kalau yakin, lagilah ya. Fa'inda tayakkuniha, kalau yakin betul-betul najis, maka itu lebih aula basuh 3 kali. Sunat. Sebab basuh ni, melainkan kalau nas tu betul-betul sebut kan, kena 3 kali yang wajib, barulah basuh. Macam istinja tu kan, kena 3 kali. So kalau yang tak disebut, dia sunat aja, asalkan ingkak sudah berpada. Wastambata minhu qaumun. Satu kaum ulama beristimbat, mengeluarkan hukum daripada hadis ni, banyak fawaid, dia kata. Fawaid ukhra. So banyak faedah-faedah yang lain, semuanya dianggap sebagai jauh lah. Fiha bu'dun. Maknanya sepatutnya hadis ni tidak dijadikan hujah semacam ini. Minha, antara hujah yang dikatakan jauh menggunakan hadis ni ialah anna maudi' al-istinja'i, tempat istinja' ini hanyalah khusus, makhsusun birrukhsah. Rukhsah tentang harusnya sembahyang. Harus solat dengan adanya najis tadi. Ma'a baqa'i asarin najas. Kesan najis tu masih ada kan atas. Berdasarkan hadis ni. So kalau nak guna hadis lain, hadis ni jauh lagi. Dia kata khusus, diberi rukhsah sembahyang dengan adanya kesan-kesan najis berdasarkan hadis ni. Ini qalahu al-Khattabi. So Khattabi kata menggunakan hadis ni untuk sebagai hujah bahawa rukhsah ada kesan-kesan najis boleh juga sembahyang. Wa minha, antara
alasan menggunakan hadis ni sebagai hujah yang kita kata alasan ni jauh ialah mewajibkan ijabul wudu, mewajibkan wudu bangun daripada tidur, an-naumi, wajib berwudu bangun daripada tidur. Ini disebut oleh Ibnu Abdul Bar yang kita kata syarah Maliki. Wa minha, antaranya fawaid yang dikeluarkan itu ialah taqwiyatu man yaqulu bil wudu min massi zakar. Memperkuat, hadis ni memperkuatkan pendapat orang yang berkata yaqulu kena ambil wudu, wajib ambil wudu Min massi zakar, kerana menyentuh zakar. orang yang sentuh kemaluan wajib batal wudu dia, maknanya kena ambil wudu. Dia guna hadis ni sebagai reason. Tak boleh dia. Jauh. Bukannya masalah batal wudu sentuh zakar tu bukan masalah tu. Masalah berdalilkan dengan hadis ni. Kalau nak guna dalil untuk sentuh zakat, tengok dalil yang lain, bukan dalil yang ini. So hakahu Abu Awanah. Ini diterangkan, diceritakan, disebut oleh Abu Awanah dalam kitab Sahih dia daripada Ibnu Uyainah. Wa minha, antara fawaid yang kita kata jauh daripada boleh diterima menggunakan hadis ini ialah annal qalila minal ma', air yang sedikit, la yasiru musta'malan, tidak akan jadi musta'mal, bi idkhali il yadain, dengan memasukkan tangan fihi, ke dalam air tersebut. Dia kata air yang sedikit tidak menjadikan air itu musta'mal berdasarkan hadis ni. Mestilah orang tu pergi celup tangan kan, sebab semua ittifaq belaka, walaupun ada ihtimal najis di situ, tapi kalau dicelup air itu tidak memberi mudarat. So maknanya tidak, air itu tetap suci lah, tidak dikatakan musta'mal. Liman aradal wudu, bagi orang yang nak berwudu. Qalahu Khattabi, ini juga disebut oleh Imam Khattabi, sahibul Khisal. So Imam Khattabi ni ada masalah sikit di situ. Satu, so dalam satu makhtutah bukan Khisal, sahibul Khifaf. Sebab sahibul Khisal ni orang lain. Ya ni, lakin al-Qutan musamma bil aqsam wal khisal li Abi Bakar al-Khaffaf Asy-Syafi'i min ulama al-qarni ar-rabi'. So dia kata sini sepatutnya al-Khaffaf bukannya al-Khattabi, kerana pengarang kitab al-Khisal ni ialah al-Khaffaf bukannya al-Khattabi. Wallahu a'lam bis-shawab.